Okey. Jadi syaitan ini sangat suka kepada apa? Bukan tak sangat suka, sangat kecewa. Dia susah payah hasut kita sekian-sekian, sampai masa kita banyakkan istighfar, kita mohon taubat, kita susuli dengan kebaikan, kita sedekah, niatkan kepada orang yang kita buat zalim, syaitan pun rasa kecewa lah. Susah payah dia buat hasut kita buat dosa, tiba-tiba kita istighfar. Yang kedua, taubat, samalah taubat istighfar. Yang ketiga, minta maaf. Masya Allah. Muslimat sekalian, bila kita menyakiti hati manusia lain, kita pun ada ego untuk minta maaf. Kita rasa kita buat benda yang betul. Syaitan suka tengok ada dua hubungan yang sedang rosak. Lalu kita pun saling bermaafan, minta maaf. Habis. Bila dah minta maaf, walaupun bermusuh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, syaitan tepuk tangan, berjaya memutuskan hubungan saudara, hubungan adik-beradik, mungkin memutuskan hubungan suami isteri contohnya, sampai bercerai-berai. Tapi akhirnya mereka saling bermaafan. Maksudnya boleh jadi kawan lepas bercerai. Jumpa balik, saya minta maaf lah sepanjang kita kahwin dulu. Yang bekas suami pun saya pun minta maaf juga dengan awak. Kalau sebelum ni syaitan yang telah merosakkan hubungan ni dah hore dah. Aku berjaya, dapat dah pangkat, dapat dah mahkota, dapat dah piala, dapat anugerah pekerja cemerlang ataupun anugerah syaitan cemerlang lah. Sebab antara pekerjaan yang paling tinggi, perkara yang paling hebat sampai diberikan anugerah kepada syaitan bila ditanya apa yang kamu buat, aku telah contohnya, yang pertama jawab, aku telah menghasut, menipu daya seorang manusia ini sehingga dia mencuri. Aku telah menghasut sehingga seorang hamba Allah ini, manusia ini berzina. Belum diberikan anugerah. Maksudnya di kalangan syaitan ni ada diberikan piala. Maksudnya anugerah lah. Yang beri apa? Iblis lah. Ni general-general dia ni. Bila datang syaitan yang bawa hasil kerja dia, aku telah menjadikan satu pasangan suami isteri bercerai. Yang tu diberikan anugerah. Sebab bila pasangan suami isteri bercerai, berpisah, maka dia akan merosakkan generasi, banyak generasi. Anak-anak itu dalam keadaan yang rosak emosinya, mentalnya. Mungkin lepas itu lahir pula kadang kesan daripada kerosakan rumah tangga ini, mungkin sampai 2-3 generasi yang akan terkesan. Bila rosak rumah tangga, akan rosaklah bangsa, rosaklah ummah, akan rosaklah agama. Sebab itu dia tuju sangat kepada hubungan suami isteri. Tak kira siapa, mesti akan diuji berat. Jadi subhanallah, contohnya syaitan dah berjaya dah ni, sampai bercerai-berai ni. Tapi akhirnya pasangan ini saling bermaafan. Walaupun dah bawa hidup masing-masing, bila pasangan ini, bekas suami bekas isteri saling bermaafan, lepas tu dengan anak-anak, subhanallah anak pun okey, maka syaitan pun rasa kecewa. Sebab dia dah usaha keras bertahun-tahun, akhirnya bercerai, tetapi mereka saling bermaafan. Okey, kita tengok firman Allah tadi yang bermaksud, itu Kak Teh, ada ni ke kereta ya? Menghalang laluan. Hajah Kamariah Kadir. Suami dah panggil, Masya Allah, suami dah rindu. Aduh, baru setengah hari, dah tak boleh menahan dah. Hajah-hajah yang lain ni ada macam tu. Kau ada? Macam tu kan. Okey, Hajah, suami dah menunggu ke suami dah lapar tu? Kamariah Kadir nama dia ya? Okey, dia malu tu nak bangun tu. Jangan tengok siapa yang bangun. Subhanallah. Okey, kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, Iblis berkata, berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan, iaitu hari kiamat. Iblis minta dengan Allah diberi tempoh. Berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan, iaitu hari kiamat. Kemudian Allah menjawab dengan firman-Nya, sesungguhnya engkau daripada golongan yang diberi tempoh ke suatu masa yang tertentu. Iblis kemudian berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka daripada menjalani jalanmu yang lurus. Tengok sombongnya syaitan. Mula-mula syaitan minta tempoh, ya Allah, maksudnya berilah aku tempoh, maksudnya biar panjang umur sampai kiamat. Sebab itu dalam satu riwayat mengatakan syaitan ini makhluk Allah yang juga menua, tua juga. Dia kalau dibukakan hijab, pandangan mata kita boleh tengok yang gaib, boleh tengok muka syaitan,
Mata tu dah jatuh ke bawah dah. Masuk umur dia kan ribu-ribu tahun dah. Dia menua tapi dia tak mati, umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Ni pipi jatuh, maksudnya tua sangat. Tua bangka, tua terlalu tua, beribu tahun dah umur dia. Tapi diberi tempoh umurnya panjang sampailah hari kiamat. Sebab itu bila Allah beri dia tempoh, lalu Allah berfirman, sesungguhnya engkau daripada golongan yang diberi tempoh ke suatu masa yang tertentu. Lalu iblis dengan sombong berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat. Siapa yang menyebut perkataan umpama ini, dia mengikuti jejak langkah syaitan. Contoh macam ni, nampak macam biasa, tapi perkataan itu ada mirip kata-kata syaitan. Contoh, saya bukan tak nak berubah, tapi belum masa lagi. Nak macam mana Allah dah takdirkan aku macam ni? Nak macam mana engkau dapat hidayah Allah, aku belum dapat hidayah. Tak apalah, aku belum dapat hidayah. Nampak tak ayat ini macam simple, tapi dia telah pun menyalahkan Allah sebagaimana syaitan menyalahkan Allah. Syaitan sebut apa ni? Oleh kerana engkau menyebabkan aku tersesat. Bila kita sebut Allah belum beri hidayah, belum dapat hidayah, nak macam mana? Kita sedang cakap pasal siapa ni? Allah. Allah tak beri hidayah. Adakah Allah lemah dalam memberi hidayah kepada makhluknya? Sebenarnya petunjuk dan hidayah Allah telah beri kepada semua. Mana? Al-Quranul Karim. Itu hidayah. Itu petunjuk. Tinggal lagi nak baca atau tidak. Dah baca, bukan tak pernah dengar. Kalau kita tanya dia, kamu tahu tak bahawasanya aurat ni wajib tutup? Aku tahu tapi belum dapat hidayah. Apa tak dapat hidayah? Itulah hidayah. Lainlah kalau kamu macam Tarzan duduk dalam hutan, tak dapat apa-apa perkhabaran. Ni kamu dengar. Ni jalan-jalan hidayah Allah melalui telefon. Kalau tinggal lagi kamu mahu ataupun tidak. Bukan mampu atau tidak. Kalau kamu nak berubah, kamu mampu. Kalaulah orang yang nak buat kejahatan pun, dia boleh buat, apatah lagi orang nak buat kebaikan. Tentu lagi boleh. Lagi Allah berikan pertolongan. Kalau Allah izinkan orang yang merancang kejahatan lalu dia buat jahat, apatah lagi orang yang nak berubah kepada Allah, lagi Allah berikan pertolongan. Lagi Allah tunjukkan jalan. Sekarang ini bukan soal tak mampu berubah, tak mampu nak baiki, tak mampu nak tinggalkan kehidupan lama. Soal sebenarnya adalah tidak mahu, bukan tidak mampu. Kalau kekal petunjuk ni apa? Petunjuk signal. Contoh saya nak balik Terengganu. Terengganu lagi tu kan. Memang nak kena balik sungguh ni. Nak balik Terengganu, lepas tu ikut Waze. Waze kata kanan, tapi saya tak ikut kiri. Lepas tu Waze bagi pula jalan lain, dia suruh kiri, saya tak ikut juga pergi kanan. Mungkin Waze tu bebel lah. Ikut kau lah. Kan? Aku dah cakap dan nak dengar. Waze tu dah bagi petunjuk. Kalau kita ikut akan sampai tak ke Terengganu? Sampai. Tapi kalau tak ikut petunjuk tak sampai. Sebenarnya kita mampu tak nak ikut petunjuk tu? Mampu, tapi tak mahu. Allahu Akbar. Kalau kita mahu, nescaya kita akan sampai ke jalan yang lurus dan kita akan sampai ke destinasi yang dituju. Janganlah hidup kita ini adalah buat sesuatu yang Allah murka, kemudian kita menyalahkan pula Allah, seolahnya apa yang kita buat ini kerana Allah nak suruh kita buat macam ni. Tidak. Masya Allah.